Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muhammad dari UiMP Kuala Lumpur. Dan membentangkan mengenai falsafah dan isu ada yang pada tentang COVID-19 dan implikasi terhadap sosial budaya masyarakat masa perpindahan. Pengalaman semua statistik pada hari ini adalah 19/3/2021. Kes baru COVID sebanyak 1,208 dan yang sembuh adalah 1,973. Okey, bersama saya pada hari ini stafnya Cik Aisyah yang bekerja di Hospital Kuala Lumpur akan menceritakan pengalaman mengendalikan COVID di buat hasil. Okey, kita teruskan bersama dengan Cik Aisyah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah. Saya bekerja sebagai jururawat di ICU Hospital Kuala Lumpur. Okey, Cik Aisyah, boleh ceritakan tak macam mana keadaan pesakit COVID di buat hasil Hospital Kuala Lumpur? Okey, seperti yang kita sedia maklum, ICU ataupun unit rawatan rafi adalah tempat di mana tempat itu menempatkan pesakit-pesakit yang kritikal dan kematian yang berlaku di ICU adalah common, jadi macam possible je setiap hari ada kematian. Benda tu memang akan dijangkakan berlaku kematian. Jadi pesakit-pesakit ini akan diasingkan daripada pesakit lain. Jadi kat sana mereka akan dibekalkan dengan alat bantuan pernafasan dan di sana juga mereka akan dimonitor oleh doktor dan staf hospital secara berkala. Cik Aisyah, saya mempunyai beberapa soalan pertanyaan COVID. Iaitu yang kita tahu, sebelum berlakunya pandemik COVID, pesakit dibenarkan dijaga atau ibu asuh tempat pasti kurang dari masa ada anak tuahan dibenarkan 2 jam sampai 4 petang. Okey, bagaimana keadaan sekarang selepas berlakunya pandemik COVID di buat asuh di HKM? Okey, ya betul. Sebelum berlakunya COVID, waris atau penjaga boleh melawat pesakit di ICU. Tapi dengan had bilangan dan had waktu tertentulah. Cumanya selepas berlakunya COVID, waris atau penjaga tidak dibenarkan langsung untuk berhubung dengan pesakit. Hal ini demikian kerana untuk mengelakkan daripada kebolehjangkitan pesakit COVID kepada waris dan juga untuk mengelakkan daripada penyebarannya penyakit COVID ni daripada hospital kepada komuniti di luar. Begitu Cik Aisyah. Jawatan kita tidak dibenarkan kepada waris mana-mana. Bagaimana atau kaedah untuk waris menjaga berhubung dan mengetahui perkembangan semasa COVID-19? Terangkan. Okey, walaupun pesakit dan waris tidak boleh berhubung secara fizikal, mereka boleh berhubung secara maya. Jadinya doktor ataupun staf di ICU akan memberi perkembangan ataupun akan update perkembangan mereka kepada waris-waris mereka melalui video call, WhatsApp, gambar-gambar mereka ataupun call. Jadinya mereka takkan ketinggalan untuk mengetahui perkembangan ahli-ahli keluarga yang menghadapi COVID di ICU. Okey, itu maklumat je lah. Statistik yang dibenarkan diberikan oleh pihak KKM yang dibesarkan pada setiap petang setiap hari, kita lihat di mana peratusan kematian yang melibatkan warga tua yang direkodkan dari radio pendapat syarikat. Ada tempat kita umum merupakan faktor utama punca mudahnya infeksi. Okey, ya betul. Kalau kita dapat lihat yang statistik yang dikeluarkan oleh KKM
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya hari ini Encik Fikri bin Amun dengan Ikhwan Nurdin. Di sini saya akan menerangkan berkenaan dengan sebuah menceritakan pengalaman bekas pesakit COVID-19. Okey, saya nak bertanyakan kepada Encik Muhammad Fikri. Cuba Encik Fikri ceritakan bagaimana Encik boleh kena jangkitan COVID ni. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fikri. Saya bekerja salah satu company kat Cargo KLIA. Kronologi kena pada bulan 10 tahun lepas. Start kena tu sebab ada salah seorang daripada staff company seorang yang disahkan positif dan ada gejala lah. So kemudian company decide untuk buat swab beramai-ramai. Swab tu dia buat pada hari Khamis pada 22 atau 10 kalau tak silap. Lepas buat swab tu dalam 2-3 hari tu ramai yang keluar result, dan yang mengejutkannya boleh katakan hampir 100 orang juga yang disahkan positif, termasuk saya lah. Okey. Dan tu adakah sama dia punya kronologi dengan Cik Ikhwan? Ke lain? Kenapa? Kronologi macam mana Cik Muhammad Fikri kena positif tu? Adakah sama? Oh, Saya sama je dengan Cik Fikri, cuma keadaan sebelum kena tu disebabkan ada ke member-member yang kena ada simptom dan diorang buat swab test, dan apabila disahkan positif, keluar result tu diorang dah dihantar ke hospital tu. so okey. Cuba Cik Fikri atau Cik Ikhwan ceritakan bagaimana keadaan Cik Fikri berada di hospital mana yang Cik admit tu ya? Okay, sebelum tu maklumat orang kena dia kelas terkaya lah. Kelas terkaya ni kelas terkaya yang viral dekat berita tu kan? kelas terkaya ni kebanyakannya kita kerja dekat Cargo kat KLIA lah. So lepas keluar result, masuk hari Khamis keluar result, lebih kurang hari Ahad tu kita dah dapat panggilan daripada KKM call orang suruh kemas-kemas barang. Dan petang tu orang saya berkumpul dekat pejabat kesihatan daerah Salang sendiri. Seorang naik bas lah, lebih kurang dalam 40 lebih juga tak dengar, dihantar ke hospital Nebulok. Dia ada dua bahagian, separuh dalam satu orang kena, separuh dihantar ke Nebulok, separuh lagi dihantar ke hospital Sejak Pasumban lah. So hari Ahad malam tu kita semua dah bergerak ke Nebulok. Itulah. Cik Ikhwan sama juga diambil di klinik kesihatan Salah Sini atau di tempat lain? Dia penempatan hospital ni dia sebenarnya ikut alamat semasa lah, alamat tempat tinggal. Macam saya duduk Kajang, dia di bawah negeri Selangor. Selangor ni ditempatkan dia semua di Hospital Sungai Buloh. Macam saya pagi saya dapat call daripada KKM mengesahkan saya positif. Dalam tengah hari dia call balik untuk inform, untuk prepare barang-barang dan semualah peralatan untuk dibawa ke hospital Hospital Sungai Buloh. Jadi pada petang tu terus selepas dapat result tu hari yang sama, pihak KKM datang ambil ke rumah
akan dihantar ke hospital Sungai Buloh untuk karantin di sana. Maknanya Cik Fikri diambil di klinik kesihatan. Dia tengok Cik Ikhwan diambil di rumah. dia tengok keadaan tempat. Macam setengah tempat tu kalau terlapar ramai, dia akan menggunakan bas ataupun ambulans lah. Dia akan dikumpulkan di klinik kesihatan yang dekat lah. Kalau ramai sangat dia akan ambil naik bas. Maksudnya Cik Ikhwan hari tu pihak KKM datang ambil naik van ke atau tempat? KKN datang naik van, pakai van daripada KKN sendiri lah, bukan pada bas yang luar. Bagaimana Cik Fikri? Naik bas luar atau bas yang Macam orang tu naik bas KKM juga, dia escort oleh polis lah. Dia escort oleh polis. Terus ada menuju pada ke malam Sungai Buloh. lah. Malam tu juga, pada hari yang sama. Okey, kita tanya ke soalan yang ketiga. Bagaimana layanan pihak KKM pada semua lah masa di hospital semua? Layanan memang amat baik lah. Orang memang puji dengan semua kaki tangan KKM yang terlibat lah. Baik daripada nurse, doktor semua. Layanan kalau ikutkan hari pertama, malam pertama tu kita orang sampai, kita orang ditempatkan di ward-ward tertentu. Assalamualaikum Cik Syarul, saya Nur Erna Nabila binti Azman 274760. Kumpulan kami memilih tajuk COVID-19 dan melalui falsafah kemanusiaan kami akan mengupaskan isu perubahan sosio budaya dalam masyarakat. Okey, apa itu coronavirus? Coronavirus dikenali seluruh dunia kini sebagai novel coronavirus 2019 itu COVID-19. COVID-19 telah mula dikesan di negara China dengan kes pertama disahkan pada 7 Januari 2020 di Wuhan, China. Cara penularan novel coronavirus COVID-19 daripada individu kepada individu yang lain adalah melalui tirisan dari hidung atau mulut yang tersebar apabila seseorang yang dijangkiti COVID-19 batuk atau bersin. Orang lain yang menyentuh objek atau permukaan ini mempunyai risiko mendapat jangkitan COVID-19 apabila beliau menyentuh mata, hidung atau mulut selepas menyentuh permukaan yang tercemar. Seseorang itu juga boleh dijangkiti COVID-19 jika mereka berada dekat dengan pesakit COVID yang mengalami simptom batuk, bersin atau bercakap dalam jarak yang dekat lah. KKM sentiasa mengawasi perkembangan jangkitan ini dan mengemaskini maklumat penyakit ini dalam kalangan laman sesawang KKM. Orang ramai dinasihatkan supaya mengamalkan norma baharu dan mematuhi SOP yang ditetapkan. Coronavirus ni berasal daripada jangkitan saluran pernafasan seperti SARS dan MERS-CoV. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Okey Kamal. Stop. Salam sejahtera, Encik Syarul. Saya Nikli bin Junaid, nombor matriks 275842. Okay, saya akan menerangkan objektif kajian yang telah kami lakukan. Terdapat 3 objektif kajian yang telah kami lakukan. Yang pertama, mengenal pasti penyebaran penyakit COVID-19. Yang kedua, membincangkan cabaran yang dihadapi masyarakat dunia dalam pergolakan penyakit COVID-19. Dan yang ketiga, membincangkan langkah-langkah yang perlu diambil bagi memutuskan rantaian penyakit COVID-19. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya.
Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang kepentingan kajian terhadap COVID-19. Okey, kajian ini mengesahkan apa yang telah diketahui oleh doktor, iaitu seseorang individu boleh dijangkiti oleh batuk dan bersin daripada pesakit yang mengalami positif COVID-19 lah. Virus COVID-19 mampu bertahan di permukaan plastik dan keluli berbanding tembaga dan kertas. Kajian ini juga menunjukkan bahawa SARS-CoV-2 dan SARS-CoV-1 mempunyai persamaan dari segi kadar jangkitan. Kesedaran mematuhi SOP dapat ditingkatkan dan dapat mengekang daripada penularan wabak COVID-19 inilah. Okey, seterusnya saya serah kepada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Encik Syarul, saya Muhammad Ahmad Arif Abdullah, nombor Kemetik 275-269, akan menerangkan berkenaan dengan proses atau kaedah kami mendapatkan maklumat untuk menyiapkan tugasan falsafah dan isu semasa. Yang pertama, kami menubuhkan satu grup WhatsApp yang dianggotai oleh kami berempat untuk membincangkan dan mengalihkan segala tugasan bagi mendapatkan maklumat. Yang kedua, kami membuat rakaman melalui saluran Zoom. Yang ketiga, kami menemubual bekas pesakit COVID-19 dan yang serta bertugas barisan hadapan PKM. Keempat, kami menggunakan sumber daripada YouTube bagi mendapatkan segala maklumat dan info yang sahih. Yang terakhir sekali, kami menggunakan sumber permakanan daripada blog, laman rasmi KKM dan lain-lain. Saya akan menerangkan kepada sahabat saya bagi menerangkan. Assalamualaikum Cik Syarul, nama saya Fadilina binti Senin, nombor matriks 275832. Di sini saya akan menerangkan cabaran yang kami hadapi sepanjang melakukan proses kajian kami. Dan disebabkan COVID-19 juga, kami tidak dapat berbincang secara bersemuka antara ahli kumpulan dan kami terpaksa menggunakan komunikasi secara talian sebagai saluran untuk kami berbincang. Tetapi disebabkanlah internet yang lemah turut menyukarkan kami untuk berhubung sesama ahli bagi membuat perbincangan. Selain itu juga terdapat banyak maklumat palsu di dalam internet ataupun sosial media dan kami perlu membuat penapisan secara terperinci untuk mencari rujukan yang sahih. Malah terdapat pelbagai maklumat yang berserabut yang diperoleh daripada laman sosial dan ini telah menyukarkan lagi kajian kami terhadap iaitu COVID-19. Okey. Melalui cabaran yang kami hadapi, kami turut membuat penyelesaian bagi menyelesaikan kajian yang kami pilih ini. Antaranya, kami memilih masa yang sesuai dengan keadaan semasa seperti mengelakkan waktu pada hari hujan untuk membuat perbincangan, bagi mencari maklumat di internet, bagi membuat perhubungan, bagi meneruskan perbincangan kami agar internet berjalan lancar dan tidak lemah. Malah kami juga sebagai satu kumpulan bersama-sama membuat penapisan maklumat bagi memperoleh kebenaran yang sahih. Dan kami juga bersama-sama menangani masalah maklumat yang berserabut melalui proses pembacaan, penyelidikan dan pemahaman tajuk sebelum meneruskan proses seterusnya. Okey. Bertemu lagi kembali kepada saya. Perubahan sosial budaya masyarakat akibat COVID-19 di negara Malaysia. Pertama, perubahan budaya bersalaman dan berdatangan di mana pada penghujung 2019 dunia digemparkan dengan virus COVID-19. Pelbagai inisiatif yang diambil oleh semua negara mengekang agar virus ini dapat disekat jadi lebih berusaha. Tidak ketinggalan, Malaysia turut membuat SOP bagi membendung penularan wabak di negara kita. Budaya berjabat tangan dan bersalaman adalah menjadi lumrah dan kebiasaan rakyat
negara kita. Tak kira masa, sama ada ketika perayaan maupun sambutan sesuatu majlis. Tetapi akibat wabak COVID-19, pengenalan kepada budaya baru meletakkan tangan di dada sebagai tanda hormat tanpa memerlukan persentuhan menggantikan budaya berjabat tangan. Budaya baru ini diperkenalkan oleh negara ini bagi membendung jangkitan COVID-19. Yang secara umumnya kita dapat tahu bahawa wabak ini boleh berjangkit melalui dengan sentuhan. Oleh itu, pengalaman budaya baru ini diterapkan bagi membendung penularan wabak ini semakin berkuasa. Yang mana ketika ini kita dapat lihat di majlis-majlis pernikahan tiada lagi bakal pengantin dan jurunikah bersalaman, malah tidak perlu berada di lokasi yang sama. Perkara ini boleh dilakukan secara atas talian. Perkara ini diperkenalkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan iaitu Dr. Norisham Abdullah bagi bertujuan mencegah jangkitan COVID-19. Yang kedua, perubahan sistem pelajaran setiap peringkat sama ada sekolah rendah, sekolah menengah dan peringkat tertinggi. Di mana serangan pandemik COVID-19 meninggalkan kesan yang amat ketara kepada budaya pembelajaran di negara kita. Pengenalan sistem pembelajaran secara terbuka dan jarak jauh atau lebih dikenali sebagai open distance learning bukan lagi menjadi perkara baru sebagai kaedah pembelajaran yang dipakai bagi semua peringkat pengajian. Dan kini wabak ini melalui PDPR di mana masuk pembelajaran daripada rumah diperkenalkan bagi menyelesaikan isu ketinggalan pembelajaran untuk golongan pelajar dalam negara ini. Sebab itu negara mengumumkan untuk melaksanakan PKP di negara pembelajaran ODL dan PDPR dijalankan secara atas salat akibat dari serangan wabak ini dan perkara ini menjadi norma baru dalam negara ini. Perkara ini seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0 sektor pendidikan di Malaysia yang memerlukan perubahan seiring transformasi digital untuk melahirkan pelajar yang dinamik untuk kekal budaya saing di dalam dan luar negara. Oleh itu, pendidikan kita perlulah memainkan peranan dalam meningkatkan kualiti pelajaran dengan penggunaan medium pembelajaran sedia ada seperti Google Meet, ambil perhatian, dan ini ialah dijadi keamanan wajib di setiap peringkat sekolah dalam negara. Penggunaan hand sanitizer, face shield dan face mask kini berada di dalam bangunan sekolah adalah perkara wajib dibuat oleh semua golongan pendidik dan pelajar. Ketika di dalam bilik belajar, kedudukan meja dan murid serta guru mengikut SOP yang disarankan oleh pihak kerajaan. Tiada lagi kedudukan yang rapat dan dalam kelas. Yang ketiga, amalan penjarakan sosial di tempat seperti pusat ibadat, sekolah dan lain-lain. Keempat, tiada kunjungan dan lawatan pesakit di hospital oleh penjaga dan waris serta individu yang terhad. Kelima, pandangan masyarakat terhadap sakit COVID ni seperti mereka melakukan jenayah yang besar. Keenam, tekanan emosi berlaku pada setiap individu, tak kira politik atau yang negatif. Dan terakhir sekali, ekonomi tergugat tidak terkecuali di Malaysia. Semua negara di dalam dunia ini mengalami kemunduran ekonomi. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada sahabat saya untuk menerangkan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan bagi membendung wabak COVID-19. Start. Seterusnya, saya akan mengulas langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Tindakan awal yang diambil oleh pihak kerajaan ialah dengan membuat pengumuman PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara. Perintah ini bertujuan untuk mengawal pergerakan semua rakyat Malaysia agar
penularan penyakit COVID-19 ini dapat diputuskan dengan segera. Tindakan ini juga dilaksanakan oleh pihak kerajaan secara berperingkat di seluruh negara mengikut jumlah kes pesakit COVID-19. Seterusnya, kerajaan telah menubuhkan pusat operasi CAC, iaitu COVID-19 Assessment Center di bawah penyelidikan KKM bagi menyebarkan isu semasa ataupun maklumat-maklumat berkenaan COVID-19. Penyebaran maklumat-maklumat ini disalurkan melalui media massa seperti laman sosial Facebook, televisyen, dan sebagainya. Langkah seterusnya yaitu melalui program vaksinasi kebangsaan. Program ini dilaksanakan oleh kerajaan dengan memberi suntikan vaksin kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya petugas-petugas barisan hadapan seperti pihak PDRM, Kementerian Kesihatan, dan agensi-agensi lain yang terlibat dalam barisan hadapan bagi menangani penularan wabak COVID-19. Langkah seterusnya ialah penubuhan pasukan fulmining di bawah kawalan PDRM. Pihak PDRM di bawah pimpinan Kota Polis Negara telah mengarahkan anggota-anggota bawahnya untuk menjalankan tugas bagi mengawal pergerakan rakyat dan juga memantau pergerakan rakyat setiap masa. Hasil daripada penubuhan pasukan fulmining di bawah kawalan PDRM ini menunjukkan hasil yang bagus, yang positif, yaitu dapat mengawal pergerakan dan dapat melaksanakan perintah kawalan pergerakan yang diumumkan oleh pihak kerajaan secara berperingkat. Seterusnya, langkah sekatan jalan raya dibuat di seluruh sempadan negeri bagi mengekang penyebaran berlaku. Sekatan ini dibuat bagi tujuan untuk mengawal kawalan kemasukan orang luar, yaitu daripada negara lain yang ingin masuk ke negara Malaysia. Sekatan ini juga ditubuhkan bagi mengelak agar rakyat mematuhi perintah kawalan pergerakan. Seterusnya, langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan Malaysia yaitu dengan menutup sektor bukan keperluan. Okey, di akhir sekali perbincangan ini saya akan merangkumkan kesimpulan. Penyakit pandemik COVID-19 banyak merenggut nyawa manusia di seluruh pelosok dunia. Pelbagai langkah-langkah yang diambil untuk memutuskan rantaian penyakit ini termasuklah kerajaan negara kita Malaysia yang sudah memainkan peranan mereka untuk membasmi virus COVID-19 dengan seriusnya. Pelbagai inisiatif juga dilakukan kerajaan dalam memastikan bukan sahaja wabak ini dihapus segera, malah kelangsungan hidup rakyat dapat diteruskan. Oleh hal yang demikian, maka marilah kita menyokong usaha kerajaan untuk memulihkan keadaan supaya boleh kembali kepada sedia kala.
Bak kata pepatah, pucuk dicita tulang mendatang. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Terima kasih kepada kumpulan yang lain.